Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya malam ini kita sambung semula pengajian kita berhubung dengan pengajaran fiqh, perkara yang boleh kita belajar dan kita ambil panduan daripada perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada malam ini tuan-tuan pada perbincangan yang berikutnya, iaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif, ke bumi Taif. Taif ni kalau kita pergi ke Mekah, antara tempat dan destinasi yang sudah boleh dilawati Taif ni. Alhamdulillah kalau kita semua ada kesempatan. Saya alhamdulillah bulan 1 itu terakhir trip umrah itu diizinkan oleh Allah untuk ziarah bumi Taif, dan boleh tengok Taif itulah. Taif ni bumi yang cantik, kawasan tanah tinggi, sejuk, menarik kawasan dia. Tetapi ada cerita Nabi di Taif. Nanti kita dengar dan kita tengok apa yang ditempuh dan dilalui oleh Nabi di Taif. Dalam permulaan kepada cerita ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak ataupun keluar menuju ke Taif selepas daripada kewafatan Khadijah dan juga bapa saudara dia Abu Talib. Bila Nabi keluar ke Taif, Nabi keluar ke Taif selepas kewafatan Khadijah dan selepas meninggalnya Abu Talib. Dan kita semua maklum, apabila kita membaca sirah, jelas kepada kita selama ini Rasulullah diberikan perlindungan, dibela dan dipertahankan oleh ayah saudara dia Abu Talib. Sebab itu apabila meninggalnya Abu Talib memang memberi kesan yang sangat berat kepada Nabi. Abu Talib di antara pemuka, pemimpin besar di kalangan Quraisy. Jadi sebab itu Abu Talib ini peranan dia besar, dia pertahan Nabi. Sehingga kan di kalangan orang-orang kufar, musyrikin Mekah tak berani nak sentuh Nabi, tak berani nak melakukan sesuatu tindakan ke atas Nabi kerana mendapat perlindungan daripada Abu Talib. Sebab itu jasa besar Abu Talib ini kepada Nabi, dan Nabi bersedih di atas kematian ayah saudara dia. Tapi kita tahu tuan-tuan, hubungan darah yang begitu dekat dengan Nabi, hubungan kekeluargaan yang begitu rapat dengan Nabi, jasa besar pengorbanan dan pembelaan yang diberikan oleh Abu Talib tidak memberikan manfaat
kepada Abu Talib. Dari sudut hubungan kekeluargaan, dia sangat dekat. Ammun, bapa saudara. Bukan keluarga jauh, keluarga dekat. Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi. Sebab itu kita tahu bapa saudara Nabi ni yang sempat hidup, Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas. Tapi kita tengok ada yang masuk Islam dan ada yang lawan Nabi. Tapi ada yang tak masuk Islam tapi pertahan Nabi, Abu Talib. Al-Abbas tanya kepada Nabi, tak ada benda kah kau boleh tolong Abu Talib ni? Sebab masa hidup dia tolong kau. Tak boleh, Nabi tak boleh buat apa. Sebab dia mati bukan di atas agama yang Nabi bawa. Sebab itu tuan-tuan, nikmat yang paling besar yang kita perolehi dalam hidup ini apabila kita dilahirkan sebagai Muslim dan kita mati sebagai Muslim. Sebab itu kita selalu dengar dan kita selalu baca zikir ataupun doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang membezakan kita dengan orang lain ini pada kedudukan akidah. Kalau kita kata kita cinta, Abu Talib cinta. Kalau kita kata kita pertahan Nabi, Abu Talib pertahan Nabi. Kalau kita kata kita ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi, kita tak ada, tapi Abu Talib ada. Lebih dia dari sudut itu. Tetapi yang menyelamatkan kita dan tidak menyelamatkan Abu Talib adalah pada soal akidah. Sebab itu kita selalu ingatkan tuan-tuan, kita selalu ulang baca hadis yang Nabi sendiri sebut, lam yusra' nasabuh, lam yusra' amaluh. Sesiapa yang tidak ditolong oleh amal kebaikan yang dia lakukan, dia tidaklah boleh diselamatkan oleh nasab keturunan. Pengajaran besar daripada kisah Abu Talib. Dan kita tengok Abu Lahab pun bukan tak sayang dekat Nabi. Masa dia lahir, orang yang paling gembira. Baca tak dalam sirah? Ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling gembira, manusia yang paling seronok Abu Lahab, sehingga dia memerdekakan Thuwaibah. Happy tak sangka, seronok dapat kelahiran Nabi ni, kan? Bergembira di atas kelahiran Nabi ni, lahir Nabi ni, Abu Lahab. Tetapi apabila Nabi membesar, membawa Islam, dialah orang yang paling kuat menentang Nabi. Sebab itu tuan-tuan, dua benda ni, Abu Talib dengan Abu Lahab ni, selalu disebut oleh para ulama supaya kita mengambil pengajaran. Ishtaddal bala ala Rasulillah. Apabila matinya Abu Talib, wafatnya Khadijah, sehingga tahun itu dikenali sebagai Amul Huzn, tahun manusia atau tahun berduka citanya Nabi. Selepas Nabi balik daripada Taif ni, berlakulah Al-Isra wal Mi'raj. Nanti kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang cerita Al-Isra wal Mi'raj. Jadi tekanan, orang dah mula berani bertindak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tak ada lagi Abu Talib. Tak ada lagi Abu Talib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk keluar ke Taif. Di antara Mekah dengan Taif ni
lebih kurang 80 kilometer. Dan Nabi keluar secara berjalan kaki. Nabi keluar jalan kaki daripada Mekah pergi ke Taif. Pasal apa pergi ke Taif? Untuk menyelamatkan diri dan mencari tempat baru memulakan dakwah. Kerana di Mekah sudah tak nampak jalan, tak nampak ruang, tak nampak peluang. Semakin kuat penentangan, semakin keras seksaan dan tekanan yang dibuat oleh orang Mekah, sehingga Nabi nampak macam tak ada jalan dan nak kena keluar. Sebelum Nabi pergi ke Madinah, Nabi telah pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif. Selepas daripada Abu Talib wafat, Khadijah wafat, tekanan demi tekanan, pemulauan dan sebagainya, Nabi keluar ke Taif. Tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada cerita Taif, mana-mana orang yang baca sirah, baca sejarah hidup Nabi, akan bersetuju dan sepakat bahawa hidup Nabi ini tidaklah sentiasa dipenuhi dengan kesenangan. Walaupun dia itu Rasulullah, Nabiullah, Rasul Allah, Nabi Allah, pilihan Allah, wakil Allah, tetapi kita tengok bermula daripada dilahirkan, ayah dia mati sebelum dilahirkan, lepas dia lahir, mak dia meninggal, dibela oleh datuk dia meninggal, dibela oleh bapa saudara dia. Kesusahan dan kepayahan hidup Nabi ni bermula daripada dia dilahirkan. Apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada cerita itu? Kadang-kadang kita rasa bila jadi orang beriman, bila jadi orang bertakwa, bila jadi orang yang saleh, bila jadi orang yang dekat dengan Allah ni, jangkaan kita itu hidup kita akan senang, hidup kita akan mudah. Jalan untuk kita melalui hidup ini akan dilapangkan oleh Allah. Tapi bila kita baca sejarah Nabi, taklah seperti itu. Sebab itu tuan-tuan, Allah nak memberikan satu didikan, tarbiyah kepada kita, bagaimana dia membesarkan nabinya, bagaimana dia mengajar nabinya, bagaimana dia mendidik nabinya. Dengan kesusahan dan kepayahan itu, lahirnya seorang yang berjiwa kental, seorang yang sanggup menahan ujian. Dia kena hidup susah. Itu sunnatullah, peraturan yang Allah tetapkan. Sebab itu kalau kita baca dalam mana-mana kajian tentang pendidikan saja, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, kerana kita belajar sirah ni bukan nak dengar cerita semata-mata, tapi kita nak belajar, kita nak ambil ibrah. Apa yang boleh kita petik daripada perjalanan hidup Nabi? Saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan, bagaimana Allah mengasuh Nabi itu dengan kesusahan untuk melahirkan manusia yang cekal, manusia yang tabah, manusia yang kuat. Demikian kita kena didik anak-anak kita. Boleh sahaja Allah Ta'ala itu nak lahirkan Rasulullah daripada keluarga yang kaya, ayah dan ibunya hidup membesarkan dia dengan penuh kasih sayang. Boleh sahaja. Itu semua di tangan Allah, itu semua di bawah kehendak Allah. Boleh sahaja. Lahir dalam happy family, mak ayah ada, senang, keluarga bahagia, dididik oleh mak ayah, mendapat kasih sayang, dimanjakan, tetapi dia tak akan melahirkan satu manusia yang akan sanggup berhadapan dengan dugaan hidup. Pasal itu tuan-tuan, kesilapan yang paling besar apabila kita mendidik anak-anak, ingatan untuk saya dan kita semua,
kita rasa yang dikatakan sayang itu adalah dengan memberikan kesenangan, kemewahan dan juga keselesaan. Salah. Allah mengajar anak-anak itu mesti diajar mengenal susah, mesti diajar untuk berjuang hidup, supaya dia membesar sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Bukanlah maksud kita dera, taklah, tapi salah manjakan, penuhi permintaan dia, bagi apa yang dia nak, tak bagi langsung susah. Sesetengah ibu bapa pergi nak saman cikgu, tak boleh sentuh langsung anak. Sakan anak tu seolah-olah malaikat, tak salah. Petikai pula cikgu, pasal apa buat macam ni? Bagi kerja sekolah sikit, banyak sikit, apa ni, tak ada arti perut dengar. Ditatang bagaikan minyak yang penuh. Ini bukan tabiat manusia hebat. Dia kena susah. Kerana apa? Kerana Allah mengajar, inna ma'al usri yusra. Inilah tabiat hidup. Kita kena pasak dalam kepala kita, kena asuh anak-anak kita, kena tanam dalam jiwa kita. Allah telah menentukan hukumnya. Apa dia? Dia hanya akan memberikan kesenangan setelah kita melalui kesusahan. Ini peraturan Tuhan. Tak ada dalam hidup ni, bukan sahaja dalam soal pendidikan anak-anak, dalam soal kehidupan kita ini tak ada istilah senang. Dia mesti menempuh susah. Tak ada jalan senang untuk masuk syurga, tak ada jalan senang untuk masuk ataupun untuk mendapat syurga, tak ada. Yang duk kena tipu, yang kena perbodoh, yang kena pedaya, yang kena apa semua tu, kerana apa? Kerana duk sangka ada jalan mudah nak masuk syurga. Tak perlu solat, tak perlu buat amalan. Ini tak ada. Baca kisah hidup Nabi. Kena usir, keluar ke Taif, kena tengalung batu. Tak ada jalan mudah. Tak ada cerita kerja mudah ni, tak ada. Tapi orang Melayu yang kena tipu 400,000, 500,000, scam, makau apa bala tu, bukan, saya marahlah mereka tu yang tipu tu. Tapi orang yang kena tipu tu, pasal apa yang kena tipu? Pasal apa kita kena tipu? Yang penipu tu namanya cerdik. Yang kena tipu tu dia tak boleh dua-dua cerdik. Maaflah saya cakap. Bagi 1,000, dapat balik 100,000. Kena buat apa-apa? Tak payah buat apa-apa. Duduk di rumah, tunggu duit masuk. Tu pun boleh percaya. Siapalah yang cerdik dalam dunia ni nak pergi bagi 100,000, kita pergi bagi 1,000 saja. Termasuklah dalam urusan agama. Tak payah duk buat amalan, bayar, upah, bagi duit. Kami nak baca bagi. Kalaulah agama senang macam tu, agama mudah macam tu, tak payah Nabi duk teruk-teruk lah. Pasal tu tak ada. Wa an laysa lil insan, semua benda yang Allah akan bagi di atas apa yang manusia buat. Sebab itu tuan-tuan baca buku Za'ba, Zainal Abidin bin Ahmad, tokoh Melayu kan. Perangai bergantung kepada diri sendiri, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Beli buku tu baca, bagus. Dia kata orang Melayu semua bergantung pada orang. Sehingga Za'ba kata bukan sahaja bergantung dalam soal keduniaan, dalam soal urusan hidup di dunia, sampai ke mati pun harap ke orang. Sampai ke mati pun harap ke orang nak tolong. Tolonglah baca no, tolonglah kirim pahala no. Kata Za'ba, perangai bergantung pada diri sendiri itu, manusia itu dapat apa yang dia buat.
Itu antara benda. Banyak hal kita nak bahas. Tapi bila kita baca dakwah Nabi ni, bukan baca untuk kita dengar kesian dekat Nabi no. Sedihnya. Letih Nabi, teruk Nabi. Dah. Nabi nak ajar inilah tabiat yang Allah tentukan pada hidup kita. Nampak tak? Okey, itu satu. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif, berjalan kaki 80 kilometer. Mana pi burak? Ataupun tak ada ke doa-doa apa yang boleh terbang kapek terbang ke apa terbang? Ni berjalan kaki. Ni bukan orang biasa-biasa, Nabi ni. Tapi tengok tuan-tuan, pasal itu dalam Islam tak ada lah jenis terkejut tergempak ni. Nabi nak pergi ke Taif kena berjalan kaki. Nak pergi ke Madinah pun tuan-tuan tengok, pergi ke diri, pergi sendiri, naik unta, lari daripada orang. Maksudnya tak ada. Tahu-tahu Abu Bakar pejam mata. Pejam mata Abu Bakar, pejam. Abu Bakar pun pejam. Celik tengok duk di Madinah. Wih, Rasulullah. Itu dia lah. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak buat lagu tu? Boleh tak Nabi ni pejam mata, celik tengok duk di Mekah, duk di Madinah? Boleh tak? Lebih pada tu boleh. Tetapi Allah tak buat. Allah boleh buat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas tiap-tiap sesuatu dia berkuasa. Dia boleh angkat Nabi, bawa Nabi naik pergi ke Mekah, daripada Mekah naik pergi langit pun boleh. Takkan daripada Mekah pergi Madinah tak boleh. Tapi apa yang dia buat? Berjalan, kena ligan, masuk dalam gua, bersembunyi, nak sampai ke Madinah berapa lama? Nak pergi ni berjalan kaki ni, nak pergi ke Taif. Tiba-tiba kita main nak mudah banyak. Banyak benda nak mudah. Tak ada yang buat ayat-ayat bagi cerdik, ayat-ayat bagi apa, dengar kata ayat-ayat bagi rajin. Ni yang paling pelik sekali. Ada orang main minta kat saya ayat nak bagi rajin semayang. Ayat apa? Bukan ayat. Bukan ayat. Ni bawa main botol. Itu tolong janti awak. Anak tak apa nak rajin semayang, baca sikit bagi rajin semayang. Yang ustaz ni pun sabit duk baca kitab ya. Tu pun terlajak. Kalau ada ayat-ayat jenis ayat ni, dengan harapan kawan tu minum rajin semayang. Saya tak salah kepada orang awam. Saya tak salah pada orang yang mai jumpa saya tu. Pasal apa? Pasal duk ada ni hak yang pak lebay duk jual ni. Fadilat ayat ni siapa minum, rajin semayang, yang kerak degil-degil, anak yang degil-degil tu kalau minum ayat ni dengar kata. Tu dia tuan-tuan, degil dengar kata. Mana ada? Sebab tu tuan-tuan jangan percaya, tak ada. Nak rajin semayang ni dengan apa? Dengan ilmu, dengan iman, dengan usaha, dengan dakwah, dengan tarbiyah. Itu buahnya, itu jawapannya. Tak ada ayat ni. Ayat ni untuk minum bagi hilang dahaga ada. Yang tu mai saya buat. Saya boleh buat ayat bagi hilang dahaga. Satu saya pandai. Free of charge. Siapa nak saya boleh buat. Dia tahu ustaz tolong buat sikit. Boleh. Ayat ni kalau minum, khasiat dia, fadilat dia akan hilang dahaga. Itu saya boleh buat. Lain pada tu tak erti. Sebab kita mudah. Nabi berjalan kaki. Tiba-tiba ada dengar cerita, dia kata ni, baca surah Maryam mudah beranak. Dia siapa aja baca surah Maryam mudah beranak. Cuba baca ni, baca tak baca cerita Maryam? Bukan Maryam Keng tu.
Meninggal rahimahullah. Dia berkata baca surah Maryam mudah beranak. Ni baca tak kisah Maryam beranak macam mana? Lari pi beranak teran punya teruk. Ni nak lahirkan, tahu tak nak lahirkan siapa? Isa ibnu Maryam alaihi salam. Nak lahirkan seorang nabi. Kita mau kalau tengok kawan tu payah beranak sangat, mula nak membawang. Ni ada tak kena tak mana ni. Ada dosa apa dengan pak dia ni tu payah beranak. Beranak memang payah. Kita nak qada hajat besar pun payah sembelit. Nak keluar tu bahasa nak keluar najis pun jenuh terat, tambah nak keluar orang. Lagi seronok tak ada ustaz ayat-ayat. Ni dia pergi tanya ustaz. Ustaz tak ada ke ayat-ayat ke ayat-ayat apa nak bagi mudah beranak? Ustaz tu pun beranak tak pernah. Apa lebih? Ustaz tu sembang mana? Zikir, doa. Betul lah zikir. Sadar. Maryam baca tak Maryam? Teran ni, teruk ni. Nak lahirkan anak. Kerana itu tabiatnya. Lari, pergi bersembunyi. Nak lahirkan Isa. Lepas dah lahir tu Allah suruh apa? Baca tak Allah suruh apa? Allah suruh dia goncang pokok. Goncang ni tak larat lepas beranak letih. Allah kata goncang pokok tu Maryam, goncang pokok kurma luruh. Tak bolehkah pokok tu luruh? Ni lahir seorang nabi ni. Allah uji, Allah angkat ni. Dah dia goncang, luruh, ambil makan buah kurma. Lepas tu baru dapat tenaga. Nampak? Macam mana Allah ajak? Allah suruh tengok seorang manusia melahirkan nabi, melahirkan rasul pun pasal itu Allah kata wahnan ala wahnin, menanggung seorang ibu itu wahnan ala wahnin, kesusahan demi kesusahan. Artinya apa? Mengandung, melahirkan ini satu kesusahan. Allah sebut. Nampak? Banyak lagi tajuk contoh-contoh yang kita boleh sebut betapa manusia ni cuba nak melawan sunnatullah yang Allah tetapkan jalannya begitu. Dia nak langkau, tak mau ikut jalan tu, dia tak akan jumpa. Nampak? So Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun jalanlah ke Mekah ni bersama dengan Zaid bin Harithah, ditemani oleh Zaid bin Harithah. Memang di antara sunnah Nabi ni kalau kita tengok, baginda mengajar kita bila keluar bermusafir jangan keluar bersendirian. Bila kita baca adab-adab bermusafir, kita akan tengok adanya perintah anjuran daripada Nabi keluar bermusafir secara berjamaah. Dalam hadis Nabi kata 3 orang. Seorang ma'as syaitan. Nabi kata kalau keluar seorang bersama dengan dia syaitan. Sebab itu salah satu daripada sunnah Nabi bila kita nak musafir berjamaah. Kalau boleh kita ajak kawan ke, ajak keluarga ke berjamaah, kan? Sebab bila kita berjamaah ni akan ada di sana orang yang menasihati kita. Kalau kita seorang-seorang ni mudah untuk kita tewas dengan godaan syaitan. Kalau ada kawan ni dia buat kuat semangat sikit, mungkin kita dah nak tergelincir, dia peringat kita, atau dia nak tergelincir, kita peringat dia, nasihat menasihati penting. Jangan cari kawan yang satu geng pula, cari yang beriman sikit lah, kan? Sekali dia tetang ni tang ni kalau hang nak buat tak tahuan, aku pandai lah, aku boleh habaq lah, aku boleh tunjuk dah, kan? Cari yang tahu masjid, kan? Tang ni nak mayang tang mana tak? Kalau nak mayang masjid tang tu, cari hot bagus lah sebagai teman kita. Okey. Nabi SAW keluar dengan Zaid bin Harithah, wa ma'ahu maulahu Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Kita tahu Zaid ni selain daripada maula Nabi, dia juga merupakan anak angkat Nabi SAW. Pasal itu kita tengok ada kata Zaid bin Muhammad, dan ada hukum dalam Islam ni, hukum anak angkat. Panjanglah cerita dia, kan? Anak angkat ni dari sudut Islam dia orang luar asing. Saya nak sentuh sikit lah, dah kita sebut nama Zaid bin Harithah ni.
Anak angkat ni pertama dia bukan darah daging kita. Dia orang luar asing. Artinya dari sudut aurat dia dengan kita ajnabi. Maksudnya kalau tuan-tuan bela anak, tak kira lah Allah Ustaz bela daripada besar tu, tak kira lah besar mana pun, artinya dia bukan mahram. Saya dah anggap dia ma'arif disukun macam kan mak ladzin kalimi musaqqal pula macam anak saya. Dia agama ni bukan boleh ikut macam. Awak yang hampir duk dakak perempuan tu, saya anggap macam kok saya Jahannam. Kalau semua di atas anggap. Dulu ada satu pelakon orang teguk dia, ni pasal apa yang duk peluk ni, dia kata saya dah anggap macam mak saya tu yang saya peluk. Kalau boleh duk anggap lagu tu, mana boleh. Kita bela daripada kecil, anggap macam anak kandung, anggap macam apa pun tak boleh. Sebab dari sudut hukum dia tetap orang luar asing, tak boleh. Maksudnya kalau kita bela anak laki-laki, kita perempuan, dia dengan kita bukan mahram, tak boleh berdua-duaan, tak boleh buka aurat, tak boleh. Melainkan kalau kita susukan dia. Tapi kalau kita bela saja-saja, tak boleh. Walaupun kita bela daripada kecil, bila dia dah besar, dia duduk dalam rumah ni. Tuan-tuan, saya minta maaf, saya sebut sikit lah. Orang kita, dia take for granted orang putih kita. Orang Batu Dua pun duk cakap lagu tu juga. Soal aurat, dalam rumah kalau ada abang ipak, kak ipak, kita tak boleh buka tudung. Ada sepupu tak boleh. Kita kena tengok ni mahram kita ke. Kalau ada orang luar, dia tak boleh buka tudung. Pasal apa? Tuan-tuan, kadang-kadang saya tengok orang kita, dia bab tu dia ambil ringan. Jangan main-main tuan-tuan. Soal aurat dia ambil ringan. Kita dengan dia bukan mahram, tapi bila duduk dalam rumah pergi buka tudung, tak boleh lah macam tu. Sebab tu hukum kan. Okey, tu ambil perhatian. Bila nak masuk, kita pun nak masuk rumah orang, bagi clear kan. Okey, so anak angkat dia bukan mahram, so tak boleh. Kalau dia perempuan, dia akan masalah dengan pak angkat. Kalau dia lelaki, dia akan masalah dengan mak angkat. Okey, tu kita kena faham kan. Macam tu juga kadang-kadang kita sepupu bela anak sepupu ke apa ke, tak boleh kan. Saya sepupu kita boleh kahwin, anak dia pun kita boleh kahwin lah. So tak boleh. So bagi clear. Kalau tak faham, mesej ustaz, dia ni macam ni dengan saya, boleh tak dia dengan saya ni aurat ke apa ke? Tanya, bagi clear kan. Allah, adik beradik kenal lah mo. Orang Melayu ni saya payah, adik beradik ni dia lulus kan. Dia kata ni adik beradik pun nak, dia ni anak nakan dua pupu saya. Sepupu pun tak boleh buka, tambah dua pupu, tiga pupu tak boleh buka. Tak apa, kami kenal lah mo, adik beradik kami ni sepusat sepusin apa tadi pun duk kata. Dia bukan masalah malaikat sepusat sepusin, dia masalah hukum. So take serious soal aurat, soal siapa mahram kita, soal siapa kita boleh buka, siapa kita tak boleh buka. Ini kita kena ambil erti. Yang kedua, saya tengok isu yang agak kritikal bersoal dengan anak angkat ni, soal dari sudut perwarisan, dari sudut pusaka. Anak angkat tidak termasuk di dalam perwaris. So anak angkat tak ada bahagian lah. Problem besar bila anak angkat tu dia pergi bin pak angkat. Yang tu dia kacau sikit. Dulu tak tahulah, tapi law memang tak boleh bin. Tapi saya nak ingatkan tuan-tuan, kalau dia tuan-tuan bela, tuan-tuan jangan jujur lah. Artinya dia tak boleh terima pusaka. Kalau tuan-tuan sayang dia, tuan-tuan nak bagi, tuan-tuan bagi atas waris, atas ni bukan atas waris, atas wasiat. Wasiat okey, atau hibah boleh. Tapi kalau tuan-tuan ni walaupun aku bela dia ni, hampa ingat nak, walaupun dia ni anak bela aku bela dia, hampa bagi juga bahagian dia macam anak aku. Tak boleh. Dari sudut hukum tak boleh kan. Okey, dia boleh terima wasiat. Dalam Islam boleh terima, tapi dia bukan waris pusaka. Tu sikitlah saya nak sebut, banyak kes yang berhubung dengan anak angkat. Kemudian Nabi SAW pergi ke Taif untuk mencari dakwah dan juga mencari nusrah.
pertolongan setelah diusir dan ditekan oleh kaumnya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Taif, baginda bertemu dengan 3 orang pemimpin besar, ataupun kita panggil di antara tokoh di Taif, Abdun Yalail wa Mas'ud wa Hubaib. Mereka ini anak kepada Amr bin Umair Al-Thaqafi. Mereka ni di antara pemimpin. Apabila Nabi SAW sampai ke Taif, first group yang Nabi target, dia panggil mad'un. Orang yang Nabi nak pergi dakwah ni, da'i, pendakwah. Mad'un, orang yang kita nak dakwah. Nabi tuju kat siapa? Nabi tuju di kalangan pemimpin kabilah. Itu tabiat Nabi. Style Nabi, bila dia sampai di suatu tempat, dia sampai di suatu kawasan, ataupun dia tulis surat, dia akan tulis surat tuju, fokus dia, target pemimpin. Dia akan cari pemimpin, dakwah pemimpin, bercakap dengan pemimpin, barulah orang bawah agak-agak tuan-tuan pasal apa. Kita jangan baca lagu panggil kita. Kita kalau pergi duk himpit pemimpin ni, boleh tolong sikit. Saya ni lama tak ada kerja ni, tak ada kerja apa sikit. Manusia pasal tu Nabi ajak apa? Nabi ajak kepada Muaz, pada Abu Zar, dan kita juga baca doa tu. Nabi ajak supaya kita kasih cinta kepada orang miskin, cinta pada orang yang tak ada kedudukan. Pasal tu Allah kata orang yang bohong di dalam agama, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u'ul yatim. Orang yang tak peduli anak yatim dan orang yang tak bagi makan pada orang miskin. Besok kita akan cakap satu topik, tajuk bagus esok malam insya-Allah. Tapi saya nak cakap sikit. Tuan-tuan, manusia dia pergi pada orang besar atau orang yang ada kedudukan, dia rapat dengan pemimpin di atas habuan. Itu biasa. Salah tak? Tak salah. Tapi kita kena betul lah kita rapat. Ada orang dia rapat dengan orang tertentu untuk ilmu. Ada orang dia rapat tertentu. Tapi Nabi, dia fokus kepada pemimpin kerana tabiat dahulu dan sekarang pun samalah. Apabila pemimpin itu beriman, orang yang di bawah akan ikut. Itu target Nabi. Pasal itu ada hadis Nabi kata, "Lau amanal ashiratal yahud la amanal yahud." Kalau beriman kepala-kepala orang Yahudi ni, yang pengikut ni akan ikut. Pengikut ni nama pun pengikut. Apa makna pengikut? Ikutlah. Pasal tu pemimpin ni jangan seronok sangat. Pasal selain daripada dia tu pemimpin, dia kena tanggung. Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Mas'ul daripada perkataan sa'ala, akan disoal. Kan? Macam kita sebagai suami, kita ketua, isteri tu pengikut. Pasal tu dia ikut kita, bukan kita ikut dia. Betul tak? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Lelaki itu ketua, suami itu ketua. Siapa pengikut? Isteri. Isteri kena duduk pada kedudukan pengikut. Artinya dia kena taat pada ketua, dia kena ikut, patuh pada ketua. Pasal tu Nabi kata, kalau boleh satu orang isteri aku suruh sujud pada suami, kena taat betul. Kerana apa? Kerana syurga. Nabi kata, macam mana hang dengan laki hang? Tanya dekat satu perempuan, hang dengan laki hang macam mana? Nabi kata, balik pergi jaga laki hang. Syurga seorang isteri terletak pada suami dia.
Pasal itu Nabi kata, ayyum ra'atin, mana-mana isteri, orang perempuan, banyak dalam neraka tapi mudah masuk syurga. Dengar ayat tu. Banyak dalam neraka, paling mudah masuk syurga. Ayyum imra'atin, mana-mana isteri, ta'at ba'laha, salat khamsaha. Orang perempuan jaga 4 benda ni. Pertama, salat khamsaha, sembahyang 5 waktu. Orang perempuan sembahyang 5 waktu. Yang kedua, samat syahraha, puasa bulan Ramadan. Isnin, Khamis ke ni hari-hari putih ke tak puasa pun tak apa. Bulan puasa hak wajib. Hak wajib tu pun ada excuse. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, hasanat farjaha, jaga maruh. Nombor 4, taat ba'laha, taat pada suami dia. Apa dia boleh. Mana-mana wanita yang salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, pelihara maruh dia dan taat pada titah perintah arahan suami dia, dakhalat jannah min ayyi abwab sya'at, dia boleh masuk ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang dia nak. Tu dia kelebihan seorang isteri yang taat pada ketua, iaitu suami dia. Masuk kita azan dulu Ustaz lagi kita sambung cerita Nabi ke Taif. Allahu Ta'ala a'lam. Okey tuan-tuan, bismillah. Jadi dia pergi bertemu dengan Abdul Layalail ni, 3 orang ni, Abdul Yalail wa Mas'ud wa Hubaid. Mereka ini anak-anak kepada Amru bin Umair Al-Thaqafi. Macam saya kata tadi, mereka ini pemimpin, pemuka, kepala besar orang Taif. Dengan harapan Nabi duduk di Taif berapa lama? 10 hari. Nabi duduk di Taif 10 hari. Dalam tempoh 10 hari itu Nabi jumpa semua pemimpin-pemimpin ni. Tapi sebagaimana yang kita tahu tuan-tuan, demikianlah manusia. Pemimpin ni, pasal itu ketika Herakl tanya dalam hadis Bukhari yang kita baca tu, apabila Herakl tanya Abu Sufyan, siapa dia yang ikut Muhammad ni? Orang-orang yang hebat ke atau du'afa, orang-orang lekeh? Herakl kata, pengikut Muhammad minad du'afa, daripada kalangan orang-orang lekeh, daripada kalangan hamba abdi, daripada kalangan orang biasa. Herakl kata, demikianlah para rasul, yang ikut ni kebanyakan orang biasa. Sebab apa? Kerana apabila satu orang dia duduk ada kedudukan, orang biasa ni dia ikut bukan dia nak rugi apa. Kita orang biasa, kita ikut bukan nak dah hilang apa. Tetapi pemimpin ni bila dia ikut, pengikut dia, kedudukan dia, banyak perhitungan dia, pertimbangan dia. Pasal itu antara sebab kenapa hidayah terhijab, kerana kedudukan. Itu apa yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin Mekah dan juga Taif. Okey, balik pada cerita dia. Tuan-tuan, kita selalu dengar Nabi kena baling dengan batu. Sebenarnya baling dengan batu tu sakit lah. Tapi tu pun nak cerita bagi. Tengok tuan-tuan, betul tak? Depa baling batu kena kepala Nabi. Luka ke tak? Luka ke tak? Kau tuan-tuan duk baca tak luka? Luka. Nak habaq bagi apa? Pertama, tak ada ilmu kebal. Yang kedua, tak ada baca-baca jampi-jampi ni. Kok-kok depa baling batu jadi korma. Tiba-tiba banyak benda lah kalau kita nak tenyih, nak kata ke orang ni. Bukan nak kata yang tak baik. Tuan-tuan, ulama hadis ni ada satu kata-kata, dia kata pasal apa duk kata ke orang? Kita kata ke orang ni pasal kita nak bawa manusia ke jalan yang benar. Ulama-ulama hadis depa kata apa? Ijlis ma'ana. Hei, mai duduk dengan kami. Naghtab fillah. Mai duduk dengan kami, kita mengumpat kerana Allah. Ulama hadis ni kerja mengumpat yang baik. Macam mana kawan ni? Orang dia lagu mana? Daif. Dia ni lemah. Dia ni pembohong, dia ni tak boleh pakai, dia ni cakap kona-kona, dia ni nyanyuk, dia ni lupa-lupa ingat.
kata kat orang tu. Tapi kalau mereka tak kata lagu tu, macam mana dia ni? Tak mau kata apa, ikut lah. Jahannam habis hadis. So untuk jaga ketulinan agama, jaga keaslian agama, nak jaga hadis Nabi, kena kata qulil haqq. Pasal tu kita cakap, kita nak orang berani bercakap. Kalau tuan-tuan bayang lah, bukanlah saya nak angkat diri, tapi kalau kata-kata nak buat duit dengan ceramah ni, saya ingat boleh sangat. Bukanlah saya nak kata hebat nak angkat, tapi ada orang kata pesipar ni tengok tak boleh pergi ceramah, kata tak ada. Kita apa kita nak dalam hidup ni? Kita nak masuk TV. Kau nak masuk TV, buat cara nak masuk TV. Nak masuk TV tak boleh cakap macam ni, kena menyanyi. Kita nak cari redha Allah. Dengan ilmu ni kita nak bawa manusia kepada jalan yang benar. Sebab itu kita cakap. Kita sebelum kita mari cakap ni, kita duduk di rumah, kita tengok apa? Apa yang betul, bukan apa yang orang nak dengar. Ui, yang ni tak boleh cakap ni, pasal apa? Ramai orang duk buat ni. Semalam saya cakap bab puyuh pun ramai orang marah. Saya kata ada orang Melayu belah ikan puyuh pasal takut hantu nak mai. Ramai orang marah. Awak siapa bukan kita percaya. Ramai orang. Kalau kita duk fikir orang, hok ni orang marah, hok ni orang marah, hok ni orang tak suka, satgi kita cakap orang tak mai dengar ceramah kita. Satgi orang cakap orang tak suka kat kita. Kalau kita duk fikir lagu tu, apa beza kita dengan orang lain? Sebab itu kita jangan peduli apa pandangan manusia, apa orang nak komen, apa orang nak kata, apa orang nak tuduh, apa orang nak cakap. Kerana manusia suatu makhluk yang dia tak akan puas hati. Pasal tu sekali kita akan tengok doa Nabi. Kita pergi lapak sikit, mereka kata mereka jamu sakan malam ni. Sekali kalau kita turun-turun kenyang tak syok pula. Hinduk lagi lah, yang balik Okey. So Nabi SAW bila baling batu kena berdarah. So tuan-tuan, pendakwah macam tu juga. Apa ustaz ni? Macam mana dia boleh? Patut dia tak ada ke jampi-jampi penepih ke apa? Tak ada. Kita jangan anggap ustaz ni dia macam apa? Dia macam ni, apa tu yang kita duk tengok Superman, Batman tu duduk, ustaz dia mesti ada. Tak ada ke apa-apa nak tolak bala ke apa ke. Menteri agama pun kena COVID. Menteri agama, jaga agama, bekas mufti pun kena COVID. Tak ada ke penamping-penamping ke apa kan tepih COVID? Tak ada. Nampak? Lepas tu duk buat heran, macam mana menteri agama bagus dia tu, soleh tu, macam mana boleh kena penyakit lah? Ya Allah, Nabi pun sakit. Tabiat manusia macam tu kan? Nampak? Okey, lepas tu kita sambung tajuk kita. Depa baling kena batu, tapi sebenarnya bukan yang sakit tu batu tau. Yang sakit tu kata-kata. Kita kata. Pasal itu kita jangan duk peduli kata-kata ni. Depa kata kat Nabi, kalau kita dengar tuan-tuan, ingat terjun Bukit Uhud tu. Bila dia pergi jumpa Abdul Yalail wa Mas'ud wa Hubaid, depa kata apa? Bila dia kata dia ni Rasulullah, Allah hantar, tahu dia kata apa? No, bahasa kita lah. Tak ada orang lain kau nak hantar mai lain pada hang. Allah tu dia bahasa. Tu dia apa kata kat Nabi tu. Betul ke Tuhan hantar hang? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan Rasul, aku dah nampak kecil lah ni. Dia kata, tak adakah orang lain ghairak selain daripada engkau ya Allah boleh hantar? Kenapa dia hantar engkau? Seorang lagi kata apa? Kalau betul hang Rasul, la aku pergi koyak Kaabah. Yang seorang lagi kata apa? Aku tak mau cakap apa langsung, pasal aku takut hang ni Rasul, satgi aku cakap satgi Allah Taala turun balak. Tu dia nak pemain. Nabi bila kena macam tu, pasal tu Aisyah tanya dekat Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Aisyah tanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah, ada tak hari yang paling engkau rasa begitu sakit,
yang begitu berat, yang begitu mencabar, yang begitu menyeksakan engkau selain daripada Uhud? Aisyah tanya. Sebab Uhud ni pecah gigi Nabi ni, terkoyak pipi ni, jatuh pingsan. 50 dah Nabi masa Uhud tu. 50 dah nak mati dah, nak wafat dah Nabi masa Uhud tu. Teruk kena. Aisyah tanya, lain pada Uhud ada tak hari lain lang sakan lagi? Soalan dia tu dalam hadis Bukhari. Nabi kata ada, hari di Taif. Maksudnya kalau tuan-tuan baca yang Uhud tu, teruk Nabi kena, berdarah hampir terbunuh, itu tidak seberat apa yang Nabi kena di Taif. Tu yang tajuk kita baca malam ni besar. Okey. Nabi bila dah duduk di situ tak nampak. Pasal hidayah bukan di tangan Nabi. 10 hari duduk tak ada siapa terima. Balik kosong macam tu. On the way nak balik tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalau keluar apa semua. Zaid yang pertahan Nabi ni pun berdarah kepala. Yang Nabi kena tang kaki, berdarah kaki. Yang Zaid kena tang kepala, berdarah kepala. Tu. Ikut Nabi berdarah kepala. Tiba-tiba kita mai duk sembang kau ni, aku ikut ustaz. Ikut ustaz kenyang. Lepas tu duk habang, ini cabaran dakwah, inilah kesusahan dakwah. Kesusahan dakwah apa? Habis ceramah bantai lem sheng ke, bantai kepala kambing ke, balik sampai tak boleh nak lena sengkok. Lepas tu duk rasa, hebatnya aku, besar dakwah aku, jasa aku, pengorbanan aku, agama ni, sunnah ni kerana aku lah. Allah, bulu hidung kuda sahabat pun lebih besar jasa dia daripada apa yang kita buat ni. Tak payahlah kita duk rasa besar. Tak ada apa sangat. Mai orang buka mikrofon, bagi siap kerusi, siap bayaran, apa semua, habis ceramah, makan pula. Tak ada lagi mai-mai dekat pintu masjid, baling batu, baling. Tak ada. Siap parking lagi, parking penceramah. Boleh parking khas, VVIP. Lepas tu kita nak cerita kita dengan Nabi. Allah, malu lah. Kan? Malu. Lepas tu dia berkata, kena berdarah juga kepala sekali. Dah lah. Janganlah. Tapi nak habaq, tak payahlah kita duk ni sembang, saya letih dakwah ni, saya teruk. Tak payahlah. Tak nak banding dengan Nabi, setitik peluh sahabat pun tak ada kita. Tu jangan duk mobile lah. Sikit-sikit mobile, sikit-sikit tak mau pergi ceramah, tak mau mobile, tak mau dia duk kata tak mau pergi lah. Biar pergi. Kan? Tak ada mobile lah. Nampak? Okey, kata kat saya tu. Okey, lepas tu dia keluar lah balik dalam doa yang masyhur yang kita baca. Saya sikit nak saya tak baca doa tu habis ha. Saya nak baca sikit ya. Nabi kata apa? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau lemahnya aku. Kata para ulama, dalam hadis tu Nabi angkat tangan. Walaupun sebahagian ahlul hadis kata hadis ni dhaif, tapi tak apalah, ni dalam bab doa. Allahumma inni ashku, aku mengadu, syakau kan, syaka, aku mengadu kepada engkau ya Allah lemahnya aku ni, lemah, kita lemah. Kemudian Nabi kata apa? Wa qillata hilati, tak adalah kepandaian, kehebatan, manusia lemah. Pasal itu kita banyak sebut tuan-tuan, antara sumber kekuatan kita, banyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Hauqalah, baca banyak-banyak. Tengok tang ni yang saya nak baca tu. Nabi kata apa? Nabi kata illam yakun, doa dia panjang, tuan-tuan boleh tengok banyak orang syarah, tapi saya nak ambil tang word tu, perkataan tu. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Tang tu ya, saya nak ambil tang tu ya. Ini tujuan dakwah, ini matlamat hidup manusia. Illam yakun ghadabun alayya,
jika engkau tidak murka marah kepada aku, fala ubali, yang lain pada tu aku tak heran dan tak peduli. Ini yang kita nak ikut, ini yang kita nak jadikan azimat, kata-kata semangat. Illam yakun, yang penting perhitungan kita, matlamat kita yang menentukan semangat dan kekuatan kita. Kaki kita akan tetap di atas jalan ni selama mana Tuhan tidak murka pada kita. Orang lain, manusia, keluarga, adik-beradik, masyarakat ke siapa ke, nak kata, nak marah, nak maki, nak condemn, nak komplain, nak membawang, nak gosip, nak kata kat belakang ke apa ke, nak cerita ke apa, fala ubali, aku sikit pun tak heran. Tu Nabi punya bahasa, sikit aku tak peduli. Ini yang menjadi sumber kekuatan Nabi ni. Ini yang menjadi kita. Tuan-tuan nak amal sunnah bukan? Saya tak tahu. Ramai yang kata. Macam-macam orang kata. Dulu dasakan orang kata. Tapi fala ubali, aku tak peduli. Yang pentingnya Tuhan redha. Sebab itu dalam hidup ni tuan-tuan, sebagai ibu bapa, sebagai manusia, sebagai cikgu ke, sebagai apa ke, yang penting Allah redha. Itu yang kita nak. Kan? Tapi kalau Allah marah, orang lain redha, buat apa? Kalau kita nak orang suka, dalam kita nak cari kesukaan orang, dengan kita menempah kemurkaan Allah, tak guna. Pasal orang suka ni banyak sebab. Marah, jamu makan, senang kan, bayar belanja. Tapi Allah, nampak? Pasal kita akhirnya akan mati. Tuan-tuan kenyangkan dengan pujian orang? Ui, bagus ya. Alhamdulillah, saya tak angkat kot ni. Kenyang tadi orang puji. Tak ada kesan pun pujian orang. Macam orang duk cari like dalam Facebook. Kita tengok orang like tu satu semangat tau. Kita nak tulis orang like satu semangat. Tapi itu bukan penentu. Ni kadang-kadang like ni bukan dapat duit. Kalau 100 like boleh 100 ringgit. Macam view, kita suka view ramai, penonton ramai. Tapi kalau tak ramai pun tak apalah. Tapi kalau ramai tu bagus pasal apa? Bukan kerana orang tengok kita, tapi kerana tersebarnya dakwah tu luas. Faham tak? Itu yang kita pentingkan. Tengok 3,000 orang tengok, 4,000 orang tengok. Macam satu video 300,000 orang tengok, 200,000 orang maki. Tak apa, biar pergi. 300,000 orang tengok, 200,000 maki. Apa tak guna, tak cerdik, bodoh apa, biar pergilah, tak apa. Fala ubali. Nampak? Esok depan Tuhan kau, Allah tanya, dulu hang ceramah orang suka tak? Orang suka ke tak suka? Orang tak suka? Tak suka masuk neraka. Oh. Hang cakap apa dulu? Cakap apa yang aku suruh? Allah akan tanya. Nampak? Nabi SAW berhenti berehat. Kita nak habis sikit berhenti berehat di satu kebun yang dimiliki oleh apa dia ni, anak-anak kepada Rabi'ah, yang mana kalau kita tengok di sinilah Nabi SAW berjumpa dengan Adas. Ni cerita yang kita nak kena baca juga ni. Nabi SAW dalam on the way nak balik itu berjumpa dengan Adas. Yang mana Adas ni dia merupakan hamba, masa tu khadam lah yang kerja di satu kebun. Pendekkan cerita, dia bawa anggur. Tengok luka berdarah kesian ni, bawa anggur di atas arahan tuan dia jugalah. Dia bagi kat Nabi. Bila dia bagi inab, dia bagi anggur tu, Nabi SAW pun nak makan. Tengok, kita tak tahu kadang-kadang perbuatan kita kecil tapi kesan dia besar. Dia nak makan, Nabi baca Bismillah. Adas dengar, Bismillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Tak ada innalhamdulillah apa khutbah 3-4 jam 5 jam, tak ada. Bismillah.
masuk Islam. Adas. Dia kata apa? Dia kata inna hadha kalam. Dia kata perkataan ni bukan perkataan manusia biasa. Bukan perkataan min hadhil bilad, bukan perkataan orang-orang kampung, orang-orang biasa kok ni dak. Ini bukan bismillah, ni bukan cakapan biasa. Bila dia cakap macam tu, Nabi tanya, min ayyi bilad anta? Hang daripada mana? Nabi tanya Adas. Dia kata min Ninawa, daripada satu tempat nama Ninawa. Oh, Nabi kata itu tempat Yunus bin Matta. Nabi Yunus yang kena telan dengan ikan tu. Adah lagi terkejut. Macam mana kau boleh kenal Yunus? Macam mana kau boleh kenal Nabi Yunus? Nabi kata dia saudara aku. Dia Nabi, aku pun Nabi. Terus Adas dengar perkataan tu, sebab orang sebarangan tak akan tahu tau. Kut mana tahu kut Nabi baca dalam buku sejarah ke apa ke. Nabi nak baca buku sejarah apa, dia tak boleh baca. Masa tu Google pun tak ada. Kut Google Ninawa ni daripada mana? Oh, daripada Yunus. Oh, okay, tak ada Google. Spontan. Dia kata min ai balad, daripada mana engkau? Ninawa. Yunus bin Matta, itu tempat Yunus, Nabi Yunus. Dia kata macam mana engkau tahu? Dia Nabi dan aku Nabi. Adas pegang kepala Nabi, cium kepala Nabi. Arab biasa kan cium kepala, dia hormat cium kepala. Lepas tu cium tangan. Dia ni Nasrani. Tu kelebihan dia. Dia Kristian. Oleh kerana dia Kristian, dia ada pengetahuan tentang Nabi akhir zaman. Nanti kita dah baca banyak kan. Dia cium kepala Nabi, dia cium tangan Nabi, dia cium kaki Nabi. Tuan dia yang tengok, oh, Jahannam dah hamba aku. Aku suruh pergi hantar buah anggur, dia pergi cium kaki kawan tu. Rosak dah. Dia balik mai ke tuan dia tanya, apa pasal hang? Apa jadi? Dia ni, tengok. Dia tahu apa yang akan dia dapat, tapi dia dah tak peduli dah. Hidayah bila masuk dalam hati manusia ni, bila dia dah jumpa kebenaran, apa pun orang kata, apa pun yang akan jadi, dia tak peduli. Dia kata yang lelaki yang aku pergi bagi, yang hang suruh aku pergi bagi anggur tadi ni, dia bukan manusia biasa. Dia Rasul, dia Nabi Allah. Kerana dia sebut perkataan yang tak ada manusia yang tahu, tak ada orang yang akan tahu melainkan seorang Nabi, dan aku akui dia memang seorang Nabi. Tu dia. Manusia bila dapat hidayah, dia tahu benda tu betul, dia akan mengaku betul. Adas. Balik kesimpulan pada cerita ni, bagi selesai tajuk ni, on the way nak balik, tuan-tuan pun tahu Nabi bertemu dengan Jibril di satu tempat nama Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib. Di satu tempat nama Qarnus Sa'alib, Nabi panggung tengok Jibril. Angkat kepala tengok Jibril duduk ada atas. Jibril over bersama dengan malaikat yang jaga bukit. Tuan-tuan semua tahu cerita ni masyhur. Kita dah orang kata macam tu, kan? Dah orang kata macam tu, balin ketui batu, berdarah. Mai Jibril kata Allah dah tahu apa yang kau kata. Ni nak balik ke Mekah ni pun satu balak. Lepas itu akan ada cerita Adi tadi, kan, Mut'im bin Adi tu. Yang Nabi kata kalau Mut'im hidup, dia mai minta tolong kat aku akan tolong. Pasal Mut'im tolong Nabi. Bila Nabi nak masuk ke Mekah, Mut'im kata siapa sentuh Nabi jaga, aku bagi dia perlindungan. Tu Nabi boleh masuk Mekah. Tapi tuan-tuan, saya nak ceritanya, demikianlah sifat pendakwah. Tuan-tuan pun semua kena ada perangai tu. Perangai apa? Kita berlapang dada, berjiwa besar. Bukan senang. Nak maafkan orang yang buat salah kat kita, nak maafkan orang yang aniaya kat kita, bukan senang tuan-tuan. Pasal itu orang yang kata dia ikut Nabi, salah satu benda yang dia kena ikut Nabi, berjiwa besar.
Orang mai minta maaf, kita maafkan. Anak kita buat salah mai minta maaf, maafkan. Orang buat tak apa anaya kita mai minta maaf, kita maafkan. Besar jiwa Nabi. Jibril kata, suruh dua malaikat ni buat apa? Angkat bukit, hempuk. Maka kalau tanya kita orang, tunggu apa lagi? Empuk ni. Lah pun orang buat sikit ya, doa dah. Ya Allah ya Tuhanku, butakan mata dia, biarlah bumi telan dia. Kan 7 keturunan tu dia, bukan keram. Pasal kita apa-apa pun dia. Pasal tu tuan-tuan, saya nasihat diri saya, kita semua, bila kita baca kisah Nabi di Taif, Nabi mengajar kita untuk asing di antara benda yang benar dengan emosi. Ni berkelai sikit di masjid, kawan tu tak panggil makan kenduri rumah dia, dia buat kenduri tak panggil, lupa panggil, berkelai main masjid duk buat macam muka dengar cerita Taif. Kawan tu tak beli dekat dia, pergi beli kat orang lain pun nak mazam muka. Kes sikit-sikit nak pergi duk pesak, jatuh nak baca Nabi jiwa dia besar. Sikit-sikit tak payahlah duk ambil reti. Siapa yang tak pergi kelas ustaz lah? Mebal awak ah. Dia tak habang malam tu kat aku tanya. Aku WhatsApp apa atas dia tak jawab, aku tak mau nak kira dengan dia. Hampir bersiapa? Nak kita pergi bukan kerana ustaz. Saya saja sebut ni benda ni pasal Nabi ni jiwa dia besar. Allah offer, mau tak? Malaikat ni angkat bukit, hempuk bagi hancur. Mati cerah habis. Nabi kata jangan, tak payah. Mudah-mudahan. Tengok, tuan-tuan pergi Mekah lah, pergi Taif lah, tuan-tuan tengok apa dia. Semua tu Islam. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, ada jumpa orang kafir? Pergi Mekah, Madinah, pergi Taif, ada jumpa orang bukan Islam? Islam. Tapi bayangkan kalau Nabi itu ikut emosi macam kita ni, bertindak di atas perasaan, duk kira nak geram, duk kira nak marah, duk kira nak mebal, duk kira nak perasan tak ada. Nabi kata mudah-mudahan Allah akan mengeluarkan daripada tulang sulbi rahim benih mereka itu, kalau mereka tak masuk Islam pun, mudah-mudahan keturunan mereka, anak-anak mereka, zuriat benih yang keluar nanti, mereka yang beriman kepada Allah. Sabar Nabi. Dan akhirnya Allah Ta'ala tunjuk semua masuk Islam. Pasal itu kita lama mana nak sabar? Dakwah, tegur, nasihat, ambil masa. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita sambut Maulidur Rasul, alhamdulillah, tanda cinta dan kasih pada Nabi. Ni pun salah satu daripada tanda cinta, baca sirah Nabi. Tapi Nabi tak suruh kita baca, dengar. Nabi suruh kita baca dan ikut. Nabi kata kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Siapa yang ikut, siapa yang jadi umat aku, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua daripada umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang aba, orang yang tak mau. Sahabat tanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tak mau masuk syurga? Semua umat dia, siapa saja umat Muhammad masuk syurga kecuali orang tak mau. Siapa dia yang tak mau tu? Orang yang tak mengikut apa yang aku bawa. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, bacaan kita berkaitan banyak. Kalau kita nak cerita, kita nak bahas tentang kisah Taif, tentang jatuh bangun Nabi, tentang mihnah, tribulasi, cabaran, dugaan dakwah Nabi, kita boleh baca. Baca, dengar, memang seronok, memang mengasyikkan, memang menyayat hati, sedih. Tapi bukan Nabi nak suruh kita baca takat sedih tu. Kalau takat sedih ni, tak payah dengar cerita Taif. Tengok Hindustan pun meleleh yak mata, tak tengok dah. Awak, laki dia tanya, pasal apa hang teriak, pasal apa? Hero mati tak ada kahwin dengan heroin. Kalau takat nak teriak, kalau main nak bagi teriak, nak bagi sedih ni tuan-tuan. Tapi kita baca, balik amal lah. Banyak benda pengajaran kita boleh ambil tadi, balik amal dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita, berkati majlis kita.
dan mudah-mudahan dengan amalan kita membaca kitab sirah ini menjadi bukti cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.